Okay, Assalamualaikum. Hai. So, hari ni dalam video ni kita akan belajar tentang conditional permutations. Okay. So, kita akan tengok conditional permutation. So, apa tu conditional permutation? Permutations. Okay. So, conditional permutation maksudnya ada condition lah. Kalau kamu tengok dekat senarai yang saya letak ni. Mana dia? Okay, sini. So, kita dah belajar n different objects which is n factorial, and then kita ada belajar r objects from n different object with repetition, without repetition, and then kalau ada objects tu yang repeated. So, hari ni kita akan tengok conditional permutation. Ada 3 main cases kat sini. Together, not all together, separated ataupun never together. So, apa maksud together, not all together ataupun separated ni? Okay. Contoh dekat sini saya bagi together maksudnya sekali lah. Contoh kalau kita ada contohlah saya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. 3 orang mesti kena duduk sekali, 2 orang mesti kena duduk sekali. Itu condition yang disuruh bagi. Contohnya lah. Okay. Itu together. Kalau not together, apa yang kita akan buat? Not together ni maksudnya dia contohlah kalau kita ada 3 orang, kita ada orang A, orang B, orang C. A dengan B boleh duduk sekali, C ataupun A, B dengan C. Okay, itu not all together. So, macam mana nak jawab soalan not all together? Kita akan kira all arrangement. Okay, all arrangement tu datang daripada all arrangement kita lah. Macam mana kita nak susun 5 orang sekali. Itu contohnya. Tolak dengan together. Okay. Itu kita akan kira not all together. Separated ataupun never together. Contoh ada 3 orang, A, B, C, memang kena separate. A, dia tak boleh duduk dengan B, tak boleh duduk dengan C. Okay. So separated ni kita akan guna konsep di celah. Celah apa? Nanti kita akan tengok lah. Di celah-celah ni. So nanti kita akan tengok. Contoh kalau kat sini A, B, C. Tak boleh duduk sebelah ini. Tak boleh sini selang-selang orang ni. Macam itulah contohnya. Nanti kita akan tengoklah dalam soalan. Okay, so sekarang soalan kita tengok example 13. Okay. 3 married couples have bought 6 seats in the same row for a concert. In how many different ways can they be seated? Okay, so 6 seats, 3 married couples. Obviously a couple tu perempuan dengan lelaki lah kan. Kita ambil yang halal punya, perempuan dengan lelaki, wife dengan husband, man dengan woman. So kalau dia kata with no restriction, kita ada 6 orang. So no restriction tu maksudnya 6 orang yang berbeza. So automatically kita akan letak 6 factorial dekat sini. Just kamu akan dapat 720. Okay. So second question, if each couple is sit together. Okay, each couple sit together. So kita ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Each couple must sit together. So couple ni kena duduk sekali. Couple ni kena duduk sekali. Couple ni kena duduk sekali. So, kita ada 1 couple, kita ada 1, 2 couple, 3 couple. So, antara 3 couple ni dia boleh bertukar-tukar tempat. Couple yang ini boleh pergi sebelah kiri. Couple yang ni boleh pergi sebelah kanan. Couple yang belakang sekali boleh pergi depan. So, antara 3 couple ni dia boleh bertukar-tukar tempat. Apa maksud dengan bertukar tempat tu? Maksudnya 3 factorial lah. Kita ada 3 cara untuk kita susun dia. So, 3 factorial. Okay, antara 3 couple tu boleh tukar-tukar tempat. Antara one couple ni, antara 2 couple ni, contohnya orang A dengan orang B, couple A, which is couple nombor 1 ni, A dengan B, dia dengan wife dia, husband dengan wife tu pun boleh bertukar tempat. A boleh duduk sini, B boleh duduk sini. So dia boleh bertukar-tukar tempat, so maksudnya ini kena darab dengan 2 factorial. Okay. The same thing works untuk the second one ni. So ini pun dia boleh tukar tempat. Yang ini orang C boleh duduk dekat tempat D, D boleh duduk dekat tempat C. Tapi dia kena together. So, sama juga kita kena darab dengan 2 factorial. So, sama jugalah untuk yang ketiga. Darab 2 factorial. Okay. So, kamu akan dapat 48 dekat sini. Okay, boleh faham So, if each couple is sit together, so kita bulatkan each couple. Antara couple tu boleh bertukar tempat. Antara satu couple, 2 orang tu pun boleh bertukar tempat. Okay. So sekarang the third question, if all men sit together to the right of all women. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Kita ada man,
3 orang. Kita ada women, 3 orang. Okay. So, if all the men sit together, okay, maksudnya lelaki semua mesti sekali. If all men sit together, to the right of all women. To the right of all women. So, sekarang antara, okay, so sekarang wanita ni kena duduk sekali jugalah. Okay. Okay. If all the men sit together to the right of all the women. So, all men sit together ni maksudnya antara tiga ni, 3 men ni boleh bertukar. So, dia akan jadi 3 factorial. Okay, so akan jadi 3 factorial. Antara 3 women ni pun boleh bertukar tempat. So, maksudnya darab dengan 3 factorial. Okay, tapi adakah antara men dengan women ni, dua ni boleh bertukar tempat? Tidak. Sebab apa tidak? Sebab dia kata to the right of all the women. Okay, bila to the right of all the women, maksudnya dia mesti kena duduk sebelah kanan sahaja. Okay, dalam gambar saya ni dia sebelah kiri lah, tapi kita bayangkanlah dia dalam sebelah kanan. So dia mesti duduk kat sebelah kanan, maksudnya dia tak boleh bertukar tempat dekat sebelah kiri. So kita tak perlu darab dengan 2 factorial. So dia cukup setakat 3 factorial antara lelaki, 3 factorial antara perempuan. So kamu akan dapat jawapan sama dengan 36 dekat sini. Okay, kita ada equals to 36. Okay, so settle example 13. So example 14. There are 10 students out of whom 6 are females. How many possible arrangement are there if they are arranged in a row? Simple, ada 10 students, macam mana nak arrange 10 student, terus 10 factorial. Okay, so kita dapat 3, 6, 2, 8, 8, 0, 0. Okay, 10 students tu sama jugalah dengan 10 different objects. Setiap student orang ialah orang yang berbeza-beza. So kita considerkan sebagai n different object lah dekat situ. Okay, second question, male always sit on one side and females on the other side. Okay, soalan ni lebih kurang dengan soalan yang C ni, tapi lain sikit. Dia tak cakap to the right. Dia kata man dekat one side, females dekat the other side. Okay, so kalau kita susun, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 are females. So ada 6 female. 1, 2, 3, 4, 5 male. Okay, so kalau kita susun, male always sit on one side. So ini male. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ini female. Okay, ini female. Ini male. Females ada 6 orang. Males ada 5 lah. Sorry, males ada 4. Males ada 4. So, padam 1. Okay, so padam 1. So, ini female. Ini male. Okay. So, sekarang antara setiap female ni, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni boleh bertukar tempat. Betul tak? Dia boleh tukar tempat antara satu sama lain. Sebab dia tak cakap pun ada spesifik tempat. So automatically 6 factorial kat sini untuk pelajar perempuan. Okay. The same thing works untuk pelajar lelaki. Kita ada 1, 2, 3, 4. Okay. Untuk male students. So antara 4 orang ni boleh bertukar tempat. So kita darab dengan 4 factorial. Okay, so sekarang antara female dengan male boleh bertukar tempat ataupun tidak? Jawapan dia ialah boleh. Sebab dia kata male always sit on one side. Tapi dia tak cakap side mana. So dia boleh jadi side yang sebelah kiri, dia boleh jadi side yang sebelah kanan. Asalkan dia duduk dekat satu side yang sama. So sama ada dia duduk sebelah kiri ataupun dia duduk sebelah kanan, maksudnya dia boleh bertukar lah. Okay, kedudukan dia boleh bertukar. So apa yang kita buat? Kita kena darab dengan 2 factorial. Okay, sebab male boleh duduk sini, female duduk sini. So ada 2 cara, so dia darab dengan 2 factorial. So the answer would be 3, 4, 5, 6, 0. Okay, so example 15. So jelasnya dekat sini, soalan C kat sini tadi sebab dia kata to the right. Sebab tu kita tak darab dengan 2 factorial. Sebab 2 bulat ni tak boleh bertukar. Yang ni kena stay kat sini. Male kena stay kat sini. Tapi soalan ni dia tak cakap apa-apa. Asalkan male tu dekat one side. Okay. Sebab tu kita kena darab dengan 2 factorial. Which is 2 factorial ni melambangkan 2 bulatan ni bertukar tempat lah. Okay. Dia ada 2 cara antara 2 kumpulan tu. Okay. Example 15. In how many ways can 4 girls and 5 boys sit in a row if the boy and girl must sit alternate to each other? Okay. So kalau kita ada 5 boys, kita ada 4 girls, alternate tahu kan alternate apa? Berselang lah, berselang. So kita susun boys dulu sebab boys ada 5 orang. Okay, so kita susun boys dulu. Kita letak boys.
1, 2, 3, 4, 5. So kita ada boy, 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 boy. Okay. Alternate maksudnya berselang lah di tengah-tengah. So kalau kita susun di sini dengan sini, ingat girls ada 4 saja. Kita ada 4 girls, kita ada 5 boys. So 5 boys kita dah susun. So sekarang kita kena susun 4 girls which is alternate dengan boys. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh susun dia dekat tengah-tengah ni. Okay. So sini girls, sini girls, sini girls, sini girls. Okay. So dia akan nampak macam ni lah lebih kurang. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy. Okay. So macam mana nak kira jawapan dia? So antara 5 boys ni, 1, 2, 3, 4, 5, 5 boys boleh bertukar tempat. Okay. So boleh bertukar tempat. So kita akan kira dia sebagai 5 factorial lah. Antara 4 girls ni pun boleh bertukar tempat. 1, 2, 3, 4 yang merah ni pun boleh bertukar tempat. Okay. So kita darab dengan 4 factorial. Itu je, simple je. So kamu akan dapat 2880. Okay. Itu bila dia cakap pasal alternate. Okay, so now example 16. 4 sisters and 2 brothers are arranged in a straight line for several photographs to be taken. How many different arrangements are possible if there are no restriction? Simple. Ada 4 sisters and 2 brothers, which is kita ada 6 people dekat situ, 6 different people. Bila no restriction, terus kita letak 6 factorial. Okay. No restriction tu sama juga dengan all arrangement lah. 720 dekat sini. Okay. So, sekarang the second question dia kata the 2 brothers must be separated. Must be separated. Okay. So, macam apa yang saya cakap dekat sini, kita punya mana pula hilang. Sekejap Mana saya punya nota tadi? Okay. Dekat sini separated kita akan menggunakan dekat celah-celah. Okay. Apa yang celah tu? Kita tengok. So sekarang kita akan susun, dia kata the 2 brothers must be separated. So kita ada 4 sister, kita ada 2 brothers. So kita susun yang banyak dulu. So maksudnya yang sisters kita susun. Orang yang banyak kita susun dulu. So kita susun 4 orang sister, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 sisters. So antara 4 sisters ni boleh tukar tempat, betul tak? Dia tak bagi tahulah spesifik dekat mana, tapi antara 4 orang sisters ni boleh bertukar tempat. Maksud bertukar tempat, ada 4 ways untuk dia duduk. So, dia akan jadi 4 factorial dekat situ. Okay. So, sekarang kita nak letak boys pula. Bila dia kata the 2 brothers must be separated, maksudnya dia tak boleh duduk sebelah-sebelah. Case yang lebih kurang sama dengan alternate lah. Tapi dia masih lagi boleh duduk dekat sini. Okay, dia boleh duduk dekat hujung ni. Okay, so maksudnya boys tu, the brothers, dia boleh duduk dekat celah ni, dia boleh duduk dekat celah ni, celah ini, celah ini, celah ini. Okay. So antara the sisters lah. So kalau kamu kira kat sini ada berapa banyak tempat yang the boys boleh duduk. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ada possible ways dia ada 5 tempat yang the boys boleh duduk. Tapi boys ada berapa je? Ada 2 je. Okay. So boys ada 2. The brothers ada 2 je lah. So 5 tempat ada 2 brothers. So apa yang kita kena buat kat sini? Kita kena multiply by 5 tempat, 5 tempat, tapi ada 2 brothers sahaja. So kita kena letak 5P, 2 dekat situ. Okay. 5 tempat nak letak 2 orang sahaja. So kita ada 5P2. So kita akan dapat jawapan 480 kat sini. Okay. Boleh jelas? Jelas. Okay, tak apa. Nanti kita akan tengok untuk the next question juga. Okay, so kita sambung permutation where some objects are repeated. So ini saya dah explain dalam yang sebelum ni. So kita ada permutation of object are repeated. So the formula ialah n factorial over r1 factorial, r2 factorial. R dekat sini represent benda yang kita ulang lah. Okay, so kita terus pergi kepada soalan example 17. So how many different permutation can be made using the letters of the word bizarre? So ini saya dah explain dalam tutorial sebenarnya. So kita ada n kita equals to 7.
Okay, so ada 7 letters dekat situ. Yang berulang adalah huruf R. Okay, so R berulang 2 kali. Huruf R berulang 2 kali. So apa yang kita kena buat? Kita akan letak n factorial, which is 7 factorial, bahagi dengan 2 factorial. Okay, which is kita akan dapat 2520. Okay. So sekarang untuk the second one, lotto. So lotto, kita ada n kita 1, 2, 3, 4, 5. So n kita ada 5 factorial. Okay. So huruf O berulang 2 kali, huruf T pun berulang 2 kali. So apa yang kita buat? Kita akan bahagi dengan 2 factorial, darab dengan 2 factorial. So berapa kali huruf tu berulang? Kita kena bahagikan lah. Jadi kamu akan dapat 30 dekat sini. Okay. So boleh buat untuk yang lain-lain tu. Kita tengok accelerate pula. Accelerate saya dah bincang juga dalam tutorial. So accelerate ada 10 letters, so 10 factorial, over dengan huruf A ada 2, huruf C ada 2, huruf E ada 3. Okay, so kita akan bahagi dengan 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Okay, 2 represent A, 2 represent C, 3 represent E. So kamu akan dapat 151200 kat sini. Okay, yang lain boleh cuba buat sendiri. Now example 18. So selain daripada huruf, benda ni works juga untuk objek. So kalau kat sini kita tengok in how many ways 3 red, 4 blue and 2 green pen can be distributed among 9 students seated in a row if each student receives 1 pen. Okay. 3 red, 4 blue, 2 green pens tu ialah benda yang sama sebenarnya. Kecuali kalau dia label kan. Dia kata red ni ada A, B, C. Okay. So itu bukan benda yang sama. Kalau dia tak label, maksudnya itu dikategorikan benda yang sama. So kalau kita tengok 3 tambah 4 tambah 2, kita dapat 9 pen. So dia akan jadi 9 factorial. Bahagi dengan 3 factorial represent red pen. 4 factorial represent blue pen. 2 factorial represent green pens. So kita akan dapat 1260 dekat sini. Okay. So itu simple je lah untuk objects are repeated. Okay. So sekarang untuk example 19, kita akan combinekan are objects are repeated dengan conditional permutation kita baru belajar tadi. Okay. So sekarang the question asks in how many ways of the in how many of the possible permutation tegak-gagap of the letters of the word adding are the two D's together. Okay. So kalau kita susun balik the word adding tu kita ada satu D, D, I, N, G. Okay. So kita ada A, D, 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 I, N, G. Okay. Dia kata the two D's are together. Together. So bila together kita akan bulatkan dia. So dua D ni bersama. So, macam mana nak kira? Satu bulatan ni dikira sebagai satu. Okay, satu bulatan dikira sebagai satu. So, ini akan kita kira sebagai nombor 2. Ini kita kira sebagai nombor 3. Ini kita kira sebagai nombor 4. Ini kita ada sebagai nombor 5. So, ada 5 cara untuk dia bertukar-tukar. Okay, bulatan tu dikira sebagai satu. Dia kena together. So, dikira sebagai satu. So, apa yang kita akan boleh buat? Jawapan dia ialah 5 factorial equals to 120. Okay, boleh faham terpadam. Okay. Lagi sekali, D must be together. So, D must be together. D tu dikonsider sebagai satu. Bulatan tu satu. So, kita kira lah huruf lain. Ada 2, 3, 4, 5. So, ada 5 possible ways. Dia akan jadi 5 factorial lah dekat situ. Okay. So, sekarang B dia minta the two D's are separated pula. Ingat separated, kita guna di celah. So, sekarang kita akan susun huruf yang banyak. So, huruf yang banyak, kalau tanpa D ni kita ada A, 1, 2, 3, 4. Okay, kita susun 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Represent A, I, N, G lah kiranya. Contohlah saya tulislah A, I, N, G. Oh, Ain lah. Oh. Tapi kita tak kisah pasal kita tak... kita tak kisah pasal dia punya susunan. Maksudnya kita kena... Bukan tak kisah, kita kena ambil tahu pasal susunan dia. Tapi dia boleh bertukar-tukar. A boleh duduk belakang, G boleh duduk depan. So kita ada 1, 2, 3, 4. So dia akan jadi 4 factorial. So ada 4 possible ways. So dia ada 4 factorial. Okay.
Bila dia kata the two D's are separated, separated ialah di celah-celah. So D tu boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini, di sini dan juga di sini. Okay. So ada berapa tempat yang D boleh duduk? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat. Ada berapa banyak huruf? 2 lah. So kita ada 2 huruf. 2 D kan? So ada 5 tempat. So kita akan darabkan dengan 5 tempat P dengan ada 2 huruf. 5P2. Okay. 4 factorial times 5P2. Tapi tak habis lagi Sebab apa tak habis? Sebab the two D's tu repeated. Betul tak? Huruf yang sama. The two D's huruf yang sama. So apa yang kita kena buat? Kita kena bahagikan dengan 2 factorial dekat sini. Okay. Kita bahagi dengan 2 factorial. So kat sini akan jadi 240. Okay. Kenapa yang tadi ni, yang sebelah kiri ni kita tak bahagi dengan 2 factorial? Sebab kita dah consider 2D tu sebagai satu. Okay. Kamu boleh bahagi dengan 2 factorial tapi dia akan jadi satu jugalah dekat sini. Okay. Boleh faham? Ataupun yang sebelah kanan ni, kita boleh juga buat all arrangement tolak dengan together. So kalau all arrangement dalam huruf adding tu kita ada 6 huruf kan? 6 huruf. So dia boleh jadi 6 factorial. And ada 2 huruf D berulang bahagi 2 factorial. Okay. All arrangement tolak dengan together. Together tadi, maksudnya D together tadi kita kira dekat soalan A, 5 factorial. So sama dengan 240 juga. Okay. Kamu boleh guna benda yang sama lah. Okay. Tapi senang nak guna separated ni bila kamu ingat di celah-celah tu. Tapi kena ingatlah kalau ada repeated object mesti kena bahagi. So ingat kita ada 2 D. D tu ialah repeated object sebab tu kita bahagi dengan 2 factorial. Okay, nampak complicated sikit lah kat sini. Kalau kamu tak faham, kamu boleh pause kan. Ambil masa untuk bertenang, dengar, elok. Okay. So example 20, how many different 10 letter codes can be made using 3 A's, 4 B's, 3 C's. Simple lah ni. Kita ada 10 letter, 10 factorial. Huruf A berulang 3 kali, 3 factorial. B kita ada 4, C kita ada 3. Okay, simple je tu. Kita ada 4,200. Kamu pause, tekan calculator Jangan terus ambil jawapan saya. Okay, last question. Example 21. Okay, complicated sikit lah kat sini. Sebab dia ada banyak conditional kat sini. Dia ada banyak condition. So, kita ada how many different arrangement are there for the letters of the word arrangements if begins with R and ends with E. Okay, so arrangement ada, kita senaraikanlah dulu. And kita arrangement huruf ada 12. Okay, apa yang berulang? A berulang 2 kali, R berulang 2 kali, E berulang 2 kali, N berulang 2 kali. Okay, so semua berulang 2 kali. So sekarang dia kata begins with R and ends with E. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so ada 11 huruf kat situ. Begins with R, ends with E. Okay. Kalau kamu tengok dekat situ, R kita ada 2, betul tak? R kita ada 2. So mesti kena begins with R. So antara 2 R tu, dia boleh letak dekat satu tempat. So ini akan jadi 2P1. Okay, ini akan jadi 2P1. Okay, E pun sama juga. Kalau kamu tengok 2E, dia ada 2E. So kat sini akan jadi 2P1. Okay, ada 2 huruf E nak letak dekat satu tempat. So akan jadi 2P1 lah. So satu kat belakang, satu kat depan dah letak. Antara tengah-tengah ni ada lagi 10 huruf. So 10 huruf basically nak letak kat 10 tempat. Simple, kita just susun, dia akan jadi 10 factorial lah sebenarnya. Okay, ataupun 10P10. So jawapan dia macam mana kita nak buat? The first one kita ada 2P1. Yang tengah-tengah kita ada 10 factorial. Yang last kali kita ada 2P1. Okay. Tapi jangan lupa, kita ada repeated object. Ada 1, 2, 3, 4 repeated object kat sini. 2 factorial untuk A, 2 factorial untuk R, 2 factorial untuk E, 2 factorial untuk N. Okay. So sebenarnya basically kita boleh cancel 2P, 2 factorial ni. So kamu akan dapat 907, 200 dekat sini. Okay. Boleh jelas? Kadang-kadang sebenarnya R tu kita tak payah ambil kira pun. Dia ada 2 letak kat satu tempat.
Tapi nak selamat kita ambil kira lah kamu just bahagikan je dengan repeated object kita supaya jelas lah. Okay. So the second question, the two letters E are separated. Okay. The two letters E are separated. So kita ada 12 huruf. Dalam arrangement ni kita ada 12 huruf. So dua letters E are separated. So tinggal 10. So tinggal 10, kita susun dulu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So antara 10 huruf ni kita akan jadi 10 factorial. So dua letter E tu boleh letak di celah-celah. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. So ada 11 tempat nak letak dua huruf. So dia akan jadi 11 P2. And jangan lupa bahagikan dengan semua yang di-repeatkan. 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. So kat sini kita akan dapat 2494800. Kamu kira mana tahu saya salah ke? Okay. Question C. The two letters E and the two letters A are together. Okay, together mesti kena bulatkan. Okay, so sekarang kita susun dulu. Kita ada 12 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so kita ada 12 huruf. Let's see lah. Kita ada A, kita ada E. Okay, the two letters E and A are together. So, A bulatkan sekali, mesti kena duduk sekali. E mesti kena duduk sekali. Okay, bila cakap together je, kita akan bulatkan dia. And then, bulatan tu kita akan kira sebagai satu arrangement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 possible ways untuk dia bertukar-tukar tempat. So apa yang kita ada ialah 10 factorial. Okay. Tak habis lagi. Antara dua letter E ni, antara dua letter E boleh bertukar tempat juga. Okay, boleh bertukar tempat. So kita akan darab dengan 2 factorial. Okay. Antara dua letter A pun boleh bertukar tempat. So kita akan darab dengan 2 factorial. Okay, so ini represent A, ini represent E. Kiranya lah. Okay, so ini represent huruf A, ini represent huruf E. Okay. So jangan lupa sama juga kita akan bahagi dengan semua yang berulang. Ada 4 huruf berulang. 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Okay, so sebenarnya sama juga boleh cancel out. Which is kamu akan end up dengan 900,007. Macam nak sebut ni? 907,200. Okay. So ingat together kita kena bulatkan. Satu bulatan tu dikira sebagai satu arrangement. Okay. So soalan D, the consonant letters G, M, T, S are together. So sama juga kita ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. G, M, T, S. Okay. So bila cakap pasal together, kita akan bulatkan dia semua. G, M, T, S together. Sampai kena kat bawah. Bulatan tu dikira sebagai satu. So dikira sebagai satu. And then ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So 9 factorial. 9 factorial. Darab dengan dalam bulatan yang together tu GMTS boleh bertukar-tukar tempat. So dia boleh bertukar tempat. So darab dengan 4 factorial, 4 huruf. Macam biasa, bahagikanlah 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Which is, kira. Kira dulu baru salin. Kamu akan dapat 544,320. Okay. So last one, the two letters N occupied both ends. Okay, the two letters N occupied both ends. Okay, so sekarang samalah. Kita ada 12 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The two letters N dekat depan, N dekat belakang. Okay. N dekat depan, N dekat belakang ni maksudnya dia particular lah. Maksudnya dia particular. Dia mesti duduk dekat situ. So kat sini dia akan jadi 1P1. Sini akan jadi 1P1 juga. Okay. So yang lain-lain tu ada lagi berapa huruf? Ada lagi 10 huruf. So ada lagi 10 huruf. Automatically dia akan jadi 10 factorial lah dekat sini. Okay. Sini akan jadi 10 factorial.
So macam mana nak kira? So kita ada 10 factorial bahagi dengan, okay, sekarang kamu kena ingat n ni dah particular. N yang nombor 1, n yang nombor 2 kita dah restrict kan dia duduk dekat depan dengan belakang. So dia takkan berulang dah dekat situ. Okay, so yang berulang hanya 3 huruf lah. Dalam 10 tempat ni hanya 3 huruf yang berulang kecuali n. So kita akan letak 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. 3 huruf je lah yang berulang dekat situ. So kita akan dapat 4, 5, 3, 6, 0, 0. Okay. Boleh ke tidak? Boleh. Kena boleh juga. Okay. So saya nak bagi soalan attendance kita. Soalan attendance kita pergi dekat exercise. Soalan attendance kita saya nak kamu buat soalan nombor 5. Okay. Soalan A, B, C. Jawapan boleh tengok dekat bawah. Ni soalan attendance Okay, habiskan hari ni juga dalam kelas ni juga. Okay, thank you kelas. Itu sahaja.